Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rozi Mak Daud dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas konsep yang bertajuk Pengurusan Perubahan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Isu, Cabaran dan Implikasi. Pengenalan. Perancangan dan perubahan kurikulum dibuat selari dengan perkembangan pendidikan global. Ini secara tidak langsung turut memberi kesan kepada perubahan dan perkembangan sistem pendidikan kanak-kanak. Perkembangan dan perubahan di dalam sistem pendidikan kanak-kanak perlu selari dan seiring supaya ianya tidak ketinggalan. Tetapi perkembangan dan perubahan ini mesti melihat kepada perbezaan dan keperluan kanak-kanak. Ianya tidak boleh dilakukan dengan tanpa mengambil kira keperluan dan kepentingan pendidikan kanak-kanak. Seperti yang kita maklum, perkembangan pendidikan kanak-kanak pada zaman dahulu dan sekarang terdapat banyak perbezaan. Jadi perkembangan pendidikan global ini turut memberi kesan dan impak kepada sistem pendidikan kanak-kanak di negara kita. Seterusnya, perubahan perlu dilihat sebagai satu proses penambahbaikan yang bersifat dinamik. Ini bermaksud perubahan dan perkembangan pendidikan mesti bersifat dinamik dan sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan dan persekitaran dan juga keperluan semasa atau keperluan kendiri kanak-kanak tersebut. Guru juga merupakan idola dan suri tauladan kepada kanak-kanak di awal usia. Seperti yang kita maklum, proses perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak turut memberi kesan atau turut diadaptasi melalui pemerhatian kanak-kanak terhadap guru-guru ataupun orang yang lebih dewasa dan persekitaran mereka. Di sini dapat dijelaskan guru memainkan peranan penting untuk memberi satu sikap yang positif atau satu perkembangan yang positif kepada kanak-kanak untuk dijadikan idola. Seterusnya adalah kesedaran ibu bapa semakin meningkat untuk menghantar anak-anak mereka menerima pendidikan awal. Kita dapat maklum ibu bapa telah banyak menghantar ataupun memberi pendedahan pendidikan awal kanak-kanak kepada anak-anak mereka seawal usia 2 tahun. Ini berbeza berbanding pada tahun 70-an dan 80-an dahulu. Perkembangan dan perubahan ini merupakan satu impak yang positif bagi perkembangan kanak-kanak dan keperluan tenaga kerja pada masa akan datang. Seterusnya adalah kolaborasi dan kerjasama antara guru dan ibu bapa perlu dibudayakan. Ini bermaksud peranan ibu bapa dan guru-guru perlu seiring. Ibu bapa tidak boleh meletakkan tanggungjawab untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka 100% kepada para guru. Ibu bapa turut memainkan peranan yang penting untuk memantau dan memberi galakan serta mengajar anak-anak mereka ketika anak-anak berada di rumah. Tindakan dengan membiarkan ataupun melepaskan tanggungjawab mengajar kepada guru-guru ini adalah satu tindakan yang tidak wajar dan tidak sepatutnya dibuat oleh ibu bapa pada masa sekarang. Sorotan literatur. Pembentukan sesuatu kurikulum memerlukan perancangan yang terperinci yang melibatkan model, pendekatan, falsafah, teori dan elemen-elemen lain yang mendasari pembentukan sesuatu kurikulum. Kurikulum pada asasnya menurut Carlton dan Allen, ianya terbagi kepada dua, iaitu kurikulum nyata dan kurikulum tersembunyi. Maksud kurikulum nyata adalah pengajaran dan pembelajaran secara langsung berkenaan pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak yang meliputi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga merancang aktiviti dan membuat penilaian. Manakala kurikulum tersembunyi adalah
kurikulum yang diajar ataupun pemerhatian kanak-kanak secara tidak langsung melalui tingkah laku yang ditunjuk oleh para guru ataupun orang sekeliling mereka, dan mereka mencontohi perbuatan yang dilakukan ataupun ditunjuk oleh guru-guru mereka. Ini adalah masuk kurikulum tersembunyi ataupun kurikulum tidak nyata. Penggubah kurikulum perlu memahami keperluan setiap murid yang pelbagai latar belakang dan kaum. Seperti kita maklum, di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan bangsa. Oleh yang demikian, setiap pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ini adalah perlu dilihat dari segi kemampuan dan juga keperluan mereka mengikut pada tahap kesesuaian mereka untuk menerima pembelajaran atau pendidikan di awal usia. Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia merangkumi program-program yang disediakan untuk kanak-kanak yang berumur sejak lahir hingga umur 8 tahun. Seterusnya adalah model Montessori 1929. Model ini diguna adalah bertepatan dengan perkembangan atau keperluan ataupun sebagai satu batu asas di dalam perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Mengikut Montessori, kanak-kanak pada usia awal 3 hingga 6 tahun ini mempunyai satu ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka. Antara yang didasari ataupun ditemui oleh Montessori, ia menjelaskan kanak-kanak ini mempunyai satu keinginan ataupun mudah untuk menerima sesuatu pembelajaran. Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Semua kanak-kanak mempunyai satu keinginan untuk belajar. Kanak-kanak kebiasaannya belajar melalui dengan cara bermain. Kanak-kanak melalui pelbagai peringkat perkembangan dan seterusnya, kanak-kanak adalah ingin berdikari. Okey, mengikut model Montessori ini, 3 bentuk kurikulum yang dibangunkan adalah: yang pertama, aktiviti amali dalam sesi pembelajaran dan pengajaran ataupun PDP. Kanak-kanak yang melalui ataupun mengikut model Montessori, mereka lebih kepada aktiviti amali ataupun membuat latihan secara berdepan bersama guru-guru ataupun orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka juga menggunakan peralatan sensorial untuk membantu perkembangan. Dan akhir sekali adalah melibatkan konseptual dan juga peralatan akademik untuk memudahkan pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Menggunakan peralatan yang sesuai ni maksudnya di dalam model Montessori, mereka diajar, setiap kanak-kanak ini adalah diajar dengan cara-cara untuk menjalani kehidupan seharian, seperti cara-cara untuk mengikat tali kasut, membezakan antara air panas dan air sejuk, bentuk curve ataupun bucu-bucu di dalam peralatan-peralatan yang ditentukan oleh guru-guru mereka. Ini satu perkembangan ataupun aktiviti bermain sambil melihat perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. Model kurikulum Montessori juga adalah lebih bersifat fleksibel dan anjal. Ianya tidak menekankan kepada perkembangan ataupun keperluan pendidikan kanak-kanak ataupun keperluan menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira semata-mata. Ianya adalah satu teknik ataupun pengajaran yang lebih kepada keperluan ataupun kemahiran untuk menguasai perkembangan intelektual kanak-kanak tersebut. Manakala bagi teori di dalam perubahan kurikulum adalah teori perubahan yang dibangunkan oleh Kurt Lewin 1947. Menurut Kurt Lewin, terdapat 3 tahap ataupun 3 kumpulan untuk seseorang individu ataupun kelompok masyarakat untuk menerima perubahan, iaitu pada tahap pertama, tahap unfreeze ataupun pencairan, tahap kedua change atau transition ataupun perubahan, dan seterusnya adalah tahap freeze ataupun pembekuan. Pada tahap pertama, perubahan perlu dibuat dan perlu diterangkan kepada pihak yang akan menerima perubahan tersebut.
Seterusnya pada pihak kedua adalah perubahan. Ini bermaksud setiap perubahan yang telah dilakukan ataupun telah diamalkan, mesti semua pihak menerima perubahan tersebut dan menjalankan perubahan yang ingin ataupun yang telah dirancang. Yang terakhir sekali adalah pembengkuan, bermaksud perubahan-perubahan ataupun tingkah laku yang daripada amalan biasa kepada amalan baru akan menerima satu bentuk situasi yang baru berbanding seperti amalan-amalan yang biasa mereka lakukan. Aktiviti-aktiviti yang diterima ataupun diterima oleh masyarakat ataupun kelompok individu ini perlu diterus ataupun dikekalkan kerana ianya mengalami perubahan-perubahan yang ke arah kebaikan. Seterusnya adalah dapatan kajian terdahulu dan perbincangan daripada artikel yang telah dibaca. Okey, kebebasan untuk menerima potensi yang terdapat dalam diri ini merupakan satu elemen yang penting bagi pendidikan awal kanak-kanak. Hasil kajian di Singapura, ibu bapa lebih menekankan pendidikan secara formal untuk diajar kepada anak-anak mereka. Para ibu bapa di Singapura lebih kepada mementingkan pendidikan secara untuk membolehkan anak-anak mereka menerima ataupun memahami ataupun menguasai kemahiran asas, iaitu membaca, mengira dan menulis di awal usia, dan mereka tidak gemar ataupun tidak berapa suka kepada pendidikan yang berasaskan kepada permainan. Ia adalah bertentangan dengan kajian yang telah dilakukan di Australia. Para guru-guru di Australia lebih selesa dengan pendidikan yang berasaskan kepada permainan, kerana pada mereka pendidikan yang berasaskan kepada permainan ini merupakan satu tingkah laku ataupun pembelajaran yang proaktif dengan perubahan tetapi dengan perubahan kurikulum baru di negara Australia, para guru tersebut terpaksa menerima perubahan yang daripada pembelajaran berasaskan permainan kepada pembelajaran yang lebih formal. Seterusnya adalah isu-isu di Malaysia berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. Pada asasnya terdapat 4 isu utama, iaitu penggubalan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, peranan ibu bapa serta beban kerja guru. Okey, yang pertama bagi penggubalan kurikulum, kita dapat lihat perkembangan kanak-kanak atau pendedahan kanak-kanak pada pendidikan ini perlu diberi penekanan ataupun perlu diberi perhatian, kerana kejayaan ataupun pemimpin-pemimpin masa hadapan adalah bergantung kepada perkembangan ataupun perkembangan kanak-kanak pada masa sekarang. Bagi menggubal kurikulum pendidikan, ianya tidak boleh ditepikan atau tidak boleh dielak untuk mengikut pada perkembangan teknologi ataupun perkembangan dunia pendidikan global. Namun begitu, perkembangan dan penekanan kepada pendidikan berasaskan akhlak dan tingkah laku dan moral perlu dititik beratkan. Silibus-silibus yang berkaitan dengan akhlak dan tingkah laku yang baik ini perlu dititik beratkan adalah bagi bertujuan mengelak daripada kanak-kanak tersebut cenderung atau lebih aktif untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang jenayah pada masa hadapan. Pelaksanaan kurikulum ini perlu dilaksanakan, perlu diteliti mengikut kemahiran ataupun kemampuan semasa, namun ianya tidak boleh ditidakkan dengan perkembangan dan kepentingan pembelajaran akhlak. Peranan ibu bapa juga salah satu isu di Malaysia. Peranan ibu bapa bermaksud ibu bapa tidak boleh meletakkan ataupun membebankan para guru untuk mengajar anak-anak mereka. Mereka juga perlu bersama-sama pihak sekolah, guru-guru serta komuniti bagi memantau dan bersama-sama memperkembangkan kemahiran anak-anak mereka. Beban tugas
ataupun beban kerja guru juga akan meningkat. Seperti yang kita maklum, guru tidak terdedah dengan kemahiran mengajar sahaja, namun mereka juga perlu melakukan kerja-kerja pengkeranian seperti merekod kehadiran, membuat ABMM dan sebagainya. Beban tugas selain daripada beban tugas mengajar dan memantau kanak-kanak. Setiap kanak-kanak adalah mempunyai ciri-ciri yang aktif, pendiam dan sebagainya. Para guru perlu memantau setiap daripada kanak-kanak ini daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Okey, yang seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Kita dapat lihat daripada 4 implikasi, iaitu dasar, latihan, organisasi dan juga amalan guru. Okey, yang pertama dari segi dasar. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan ataupun KSPK akan lebih relevan dengan perkembangan global. Perubahan-perubahan dasar kurikulum pendidikan awal kanak-kanak ini adalah selari dengan perkembangan pendidikan global. Sebagai contoh, pada dahulunya penggunaan papan hitam, pada hari ini lebih relevan dengan penggunaan augmented AR untuk mengajar kanak-kanak. Ini akan mencetus kepada minat kanak-kanak untuk terus hadir ke sekolah. Yang terusnya adalah latihan. Ia bermaksud latihan kepada guru-guru pendidikan awal kanak-kanak perlu diperkasakan dari segi modul dan kurikulumnya. Seperti yang dimaklum ataupun diberitahu pada peringkat awal, guru pendidikan awal kanak-kanak ini adalah satu tugas yang mencabar kerana mereka sebagai guru perlu memantau dan memberi perhatian yang sewajarnya untuk keselamatan kanak-kanak selain daripada mendidik dan memberi ilmu kepada kanak-kanak. Yang seterusnya adalah organisasi. Kemudahan prasekolah dan tadika perlu diperluaskan. Kewujudan banyak tadika dan prasekolah akan melahirkan lebih ramai kanak-kanak yang berkemahiran dapat menguasai kemahiran asas 3M, membaca, menulis dan mengira sebelum mereka menjejak ke sekolah peringkat rendah. Seterusnya adalah amalan guru. Amalan guru bermaksud tahap kesediaan guru akan lebih tersedia untuk menjalankan PDP. Semasa kursus peralihan ataupun kursus membentuk guru-guru baru, mereka perlu didedahkan dengan pro dan kontranya untuk mengajar kanak-kanak di awal usia. Nampak remeh, tetapi ianya satu tugas yang mencabar bagi guru-guru untuk selain daripada mendidik, mereka juga perlu mengawasi dan memberi tunjuk ajar serta menjadikan diri mereka sebagai idola bagi anak-anak, mencontohi mereka melalui pemerhatian. Okey, itu saja perbentangan saya pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.